Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Wafiq bin Nisa selaku Imam 1 Masjid Nurul Sa'i Santan, merangkap pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Negeri Perlis, yang berusaha Tuan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis Dr. Haji Hasman bin Hassan, Imam 2 Ustaz Nur Zamri, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai Jabatan Agama, Ketua Nazir, Nazir-Nazir Kawasan, tuan-tuan Pasukan Keselamatan PDRM yang turut hadir pada malam ni, tuan-tuan pemuda rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni dalam program Ihya Masjid Semarak Dakwah 2019 yang merupakan anjuran Kerajaan Negeri Perlis dan diurustiakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Dan malam ni kena giliran Masjid Nurul Sa'i Santan. Jadi kena hak 2019 ni kira hak ujung-ujung dah ni. Kira lepas ni, kira habis bulan 4, lepas raya nanti kita mula giliran hak baru pula. Ni 101 masjid campur dengan surau-surau, campur dengan masjid-masjid institusi seperti UiTM, Unimap. Jadi semua lebih kurang 16, 17 masjid lah semua sekali. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, dengung mana? Tak buat runah apa pun jadi dengung. Okey, insya-Allah pada malam ni siapa yang ada Al-Quran dekat telefon dia boleh buka surah An-Nisa. Siapa yang Al-Quran berdekatan pun boleh ambil. InsyaAllah saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian 3 ayat yang saya petik dari surah An-Nisa, ayat 114, 115 dan 116. Dan insyaAllah saya akan baca terlebih dahulu, dan insyaAllah selepas ini kita akan tengok tafsiran untuk pemahaman kita semua. Tak puas dengung kan? Kan disangkut dengan mic yang imam tadi. Bukan? Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 114 surah An-Nisa yang bermaksud tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Ayat 115, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 116, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum hakamnya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang kita bicarakan pada malam ni, pada ayat 114, membicarakan tentang bisik, kan? An-najwa. Maka dalam Al-Quran Allah ada berfirman, innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya bisikan itu daripada syaitan, kan? Jadi siapa hak nama najwa tu kesian lah, kan? Cuma tak apa, ada najwa hak mana elok. Sekali kita akan bicarakan. Takut sekali hak siapa anak nama najwa, dia kata kena penyek hidung siap-siap lah. Kan? Tak, maksudnya ada najwa bisikan yang elok yang kita nak bicarakan pada malam ni. Sebab kadang semua dia kata Allah kesian abu nama najwa. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah Allah kata innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya najwa ni daripada syaitan, kan? Okey, jadi pada malam ni kita akan bicarakan tentang bisikan. Ada bisikan yang baik, ada bisikan yang jahat. Kan? Dalam diri kita sendirilah kita ambil contoh. Kan? Jasad kita ada ruh, kita ada emosi dan perasaan, kan? Kita ada nafsu, dan kita juga terdedah kepada bisikan-bisikan yang kadang-kadang mai suruh kita buat baik. Kadang-kadang bila nak bangun subuh dia kata tak payah bangunlah, mari dah pergi sembahyang subuh dah, hari ni subuh kat rumah lah. Kan? Tu hak kira baik juga lah tu. Hak setengah tu dia kata tak apalah, alang-alang subuh ni lah ni, hang bangun pukul 8 buat sekali duha tu weh. Kan? Bisikan tu kadang bunyi macam nampak baik, kan? Bunyi kadang nampak macam baik, kadang-kadang dia kata apalah susah sangat, asalkan solat je, ikutlah solat macam mana, nu orang tak solat ramai lagi tu. Kan? Kadang demai perasaan yang macam tu dekat kita. Kita yang buat pilihan. Siapa yang ada ilmu, dia boleh buat pilihan yang betul. Sama ada hak dia pilih tu ilham malaikat ataupun bisikan syaitan. Okey, dalam bisikan ini juga ada perbahasan yang panjang. Contohnya dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata idza kanu salasah. Nabi kata bila depa duk 3 orang, macam kita lah duk 3 orang, fala yatanaja ithnani. Bila duk 3 orang, jangan duk berbisik 2 orang tu. Kan? Sebab apa? Dunas salisah, dan 2 berbisik, hak yang ketiga 2 orang ni duk bisik apa? Kan? Secara adabnya Nabi tak bagi bab bisik-bisik ni. Sebab apa? Dalam riwayat yang lain Nabi kata fa inna zalika yuhzinuhu, sebab bila 2 orang ini berbisik, hak yang ketiga ni dia sedih,
depa dua orang ni ngata kat aku ke. Kan. Sebab tu bila kita ada anak 3 orang, dia mula ada geng dah. Kan. 1 2 3. Mula hak kakak dengan nombor 2 ni berkawan, hak yang ketiga terasa pi report kat ayah dia. Ayah tengok kakak dengan angah tak kawan dengan cik. Kan. Bila angah kawan dengan hak kecil pula, kakak pula ataupun abang hak sunut, abah nu tengok angah dengan adik kawan 2 orang tak kawan dengan cik, depa duk bisik apa tau. Kan. Maksudnya bab bisik ni, ada bisik yang kita tengok macam tak elok, tetapi kadang ada bisik yang suruh buat kebaikan. Okey. Jadi kita nak tengok perbahasan ayat pada malam ni. Ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyebut la khaira fi katsirin min najwahum. Allah kata tidak ada kebaikan. La khaira, kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil la nafi lil jinsi. La tu menafikan jenis. Maksud jenis apa? Jenis kebaikan. Tidak ada kebaikan. Maksud tak ada kebaikan. Dia menafikan jenis-jenis kebaikan. Min najwahum, fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Allah nak cerita dalam ayat ni, kebanyakan bisikan ni semua tak terpakai. Kan? Kadang orang nak menghasut orang hak ajak buat jahat, ada ajak nak buat memberontak apa, kadang melalui bisikan je. Tambah sekarang ni bisikan. Zaman dulu nak bisik apa semua, sama ada bisik ke telinga ataupun nak kena buat surat, buat memo kecil. Sekarang ni dengan WhatsApp, dengan SMS, dengan Facebook, kan, satu negara boleh jatuh. Kan, satu negara boleh jatuh, bukan satu kampung je, satu negara boleh jatuh sebab bisik sahaja. Tetapi Allah mengiktiraf sebahagian bisikan. Allah kata illa, melainkan. Ada hak boleh bisik ni, bukan semua bisik tak boleh. Ada hak boleh. Okey, yang pertama apa dia? Allah kata illa man amara bisadaqatin. Melainkan orang hak duk bisik itu, dia suruh bisik untuk bersedekah. Sebab bersedekah ni kan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sebut pada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat. Yang mana naungan tak ada lah kecuali naungan Allah. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Nabi kata seseorang yang bersedekah, dia menyembunyikan sedekah dia sampaikan tangan kiri dia tak tahu apa yang tangan kanan dia sedekah. Maksudnya seolah-olah bab sedekah ni, bagaimana agama iktiraf jangan sedekah tunjuk ke orang, sebab boleh menyebabkan jadi riak, menyebabkan jadi ujub, kita rasa besar diri kita. Sebab tu dalam ayat ni, bagaimana kita nak suruh orang sedekah secara rahsia, kita kata hampir sedekah, depa tu nak wakaf buat masjid tu. Kan, kita walaupun kita boleh secara besar-besar, kita ni minta semua sedekah belakang ni, kita nak buat masjid ni, kan, kita nak buat surau ni, kita nak buat mahat tahfiz ni, boleh cakap macam tu. Tetapi dalam bab sedekah ni, kita nak sembunyikan sedekah. Sebab bila kita suruh ramai-ramai, orang akan kata, oh ni dia nak menunjuk ni, kan, dia nak tunjuk kata dia sedekah lah ni. Tetapi bila kita suruh secara sembunyi, secara rahsia, ataupun secara dalam ayat ni secara bisikan, kita kata sedekah lah tu anak yatim tu, kan, tu janda tu tak cukup pendapatan, kita lah kena pakat duit nak sara dia, kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, au ma'ruf, berbisik untuk perkara kebaikan. Boleh, maksudnya kalau kata an-najwa, maksudnya bolehlah nama tu. Walaupun secara dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, Allah sebut innaman najwa minasyaitan. Najwa ini daripada syaitan, tetapi ada najwa, ada bisik yang diiktiraf oleh agama. Kan? Jadi yang kedua ni Allah kata au ma'ruf, kita bisik untuk buat kebaikan. Kan? Kita hantar SMS, orang lain mungkin tak tahu. Kita WhatsApp kat dia, orang lain mungkin tak tahu. Kan? Maksud tu mesej secara media sosial lah.
bukan bisik ke telinga sahaja. Kan maksudnya kita luaskan cara makna bisikan tu. Okey, yang ketiga, au islahim bainan nas, kita berbisik untuk mendamaikan antara manusia. Nak suruh orang yang bergaduh jadi baik, nak kena bisik bagi elok. Kan bukan mudah sebenarnya orang yang merajuk, orang yang terasa kan nak baik balik. Sebab tu kadang-kadang adik-beradik bila bergaduh nak baik balik cukup susah. Kadang kawan-kawan hak bergaduh mudah pula baik semula. Kadang anak menakan, merajuk dengan pak menakan sampai ke mati. Kadang-kadang dia kata, aku tak harap, jangan harap aku nak maaf kat dia. Tunggu 1 Syawal baru aku nak maaf kat dia. Tu dia tunggu 1 Syawal. Tak ada 1 Syawal mati dulu. Kan? Maksudnya kadang manusia ni bukan mudah untuk jadi baik balik. Tetapi dengan teknik berbisik, kita suruh manusia jadi baik balik. Masjidlah rumah Allah untuk kita tautkan hati-hati kita. Kan? Bagaimana golongan yang Nabi kata, hak tadi yang sedekah menyembunyikan sedekah dia, tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan sedekah. Hak ni pula rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang jantung hati dia terikat dengan masjid. Jadi kita haduk masjid ni lah patut kita berkawan elok-elok, mudah-mudahan kan kita nak islah bagi elok. Mungkin kadang-kadang dengan cara bisikan, kadang kita berlaku salah faham antara kita, kan kita leraikan bagi elok. Sebab itulah kadang-kadang agama ni Tuhan bagi kaedah kepada kita. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah kata, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kalau pakai dekat dua tu, orang dah boleh bersatu dah pun. Kan? Taat kepada Allah, ikut Al-Quran. Taat kepada Rasul, ikut sunnah. Kalau semua sama, kita dah boleh bersatu dah. Cuma kadang-kadang ada perselisihan juga dalam bab sunnah ni. Kadang berbeza pandangan antara ulama hadis, berbeza pandangan antara ulama fiqh. Kan? Ada tempat yang bismillah kuat, ada tempat yang bismillah sir. Ada tempat yang ada qunut subuh, ada tempat yang tak ada qunut subuh. Kan? Ada tempat yang buat macam ni, ada tempat yang tak buat macam ni. Kadang sama-sama ada dalil, sama-sama ada kekuatan pandangan dia. Tetapi ulil amri ada kuasa dekat situ untuk menentukan kita nak bagi sepakat negeri kita ni nak ambil pandangan yang mana. Contoh di Mekah, Madinah, dah sana ikut mazhab Hambali, semua ikut mazhab Hambali. Kan? Sebahagian negeri ikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kan? Mungkin ini kita kata ulil amri. Okey, berbalik kepada ayat yang kita baca. Jadi dalam bab bisik, tuan-tuan sekalian, jadi dalam 3 perkara ni agama benarkan boleh kita berbisik. Yang pertama, bisik untuk kita sedekah. Yang kedua, kita berbisik untuk buat perkara kebaikan, kena ajak orang buat baik. Dan yang ketiga, berbisik untuk kita islah, untuk kita mendamaikan antara satu sama lain. Kemudian tengok Allah kata apa? Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah. Allah kata siapa-siapa yang berbisik dalam 3 perkara tu, berbisik untuk orang lain bersedekah, berbisik untuk orang lain buat kebaikan, berbisik untuk mendamaikan masyarakat, ibtigha'a mardatillah, mengharapkan keridaan Allah. Apa yang kita dapat kalau kita bergaduh, apa yang kita dapat kita berkelahi, tetapi semua kita akan bertemu dengan Tuhan. Semua kita mengharapkan keridaan Allah. Jadi orang yang buat macam ni, ibtigha'a mardatillah, mengharapkan keridaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima. Kelak Allah kata, Allah akan bagi pahala yang amat besar, yang sangat berganda kepada dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bukan mudah kita nak memahami isu berkaitan dengan bisikan ni. Okey, yang kedua,
Ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul." Allah kata sesiapa yang menentang ajaran Rasul ataupun sesiapa yang berbantah isu yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, dia berbantah, dia menentang ajaran Rasul setelah terang nyata bagi dia petunjuk Rasul. Dia tahu dah Nabi buat macam ni, dia tahu dah Nabi tak buat macam ni. Kan bila kita belajar, kita tahu hak mana Nabi buat, hak mana yang Nabi tak buat. Dalam ayat ini merujuk kepada orang yang tahu dah Nabi buat tetapi dia tak buat. Ayat ini merujuk kepada orang yang buat dalam keadaan Nabi tak buat. Dia menentang ajaran Rasul, dia berbantah ajaran Rasul. Banyak benda tuan-tuan sekalian. Cuma bila kita belajar dalam bab sunnah, di sana ada perbincangan tentang sunnah yang berbentuk sunat, ada sunnah yang berbentuk wajib, kan? Cuma kadang orang Melayu kita ni ada juga sunnah yang nama sunat padahal wajib. Khatan tu lah, kan? Dia panggil sunat padahal wajib tu, kan? Tahu kita jadi wajib bila? Bila ada mualaf yang baru masuk Islam, terus kita kata, lu kena potong you punya barang, terus jadi wajib. Padahal dia tu baru masuk Islam hari ni, duk fikir kena potong tu, terus jadi murtad terus. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, maksudnya ada perkataan yang sunnah sama ada merujuk kepada sunat ataupun yang wajib. Ataupun sunnah juga merujuk kadang-kadang merujuk kepada harus, dan sunnah juga merujuk hak mana yang Nabi suruh kita tinggalkan. Kan? Itu sunnah. Sebab apa? Sunnah yang merujuk kepada perbuatan baginda, perkataan baginda dan pengakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam ayat ni bila kita muhasabah balik, kadang-kadang kita duk perlih ni rasa syukur dah. Sebab dalam perlih ni banyak tempat, boleh kata semualah masjid membicarakan tentang kitab hadis, membicarakan tentang sunnah, amalan sunnah. Kan, baca Sahih Bukhari, baca Riyadhus Salihin, baca hadis 40, kan, baca banyaklah kitab-kitab hadis yang kita baca yang boleh mendekatkan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang kembali kepada amalan kita. Adakah kita cuba berusaha nak bagi sama macam Nabi? Ataupun kadang-kadang kita tak ambil kira, kita kata tak apalah, dah lama dah orang dah buat macam tu, ikut je lah. Ada perkiraan sebenarnya di situ. Sama ada kita meneruskan amalan hak sebelum ni yang nyata Nabi buat, kita selamat. Tetapi kalau kita meneruskan amalan yang sebelum ni pun tak tahu mai ikut mana dalil dia, dari sudut hujah dia, dari sudut fakta dia, adakah Nabi pernah buat ataupun Nabi tak pernah buat. Yang pastinya agama ni mai kok Mekah Madinah. Agama mai kok Mekah Madinah, kan? Maksudnya agama tak mai ikut Malaysia ni. Kita ni harap pendakwah dululah yang buat mai. Kan? Cuma bila anak muda kita pergi belajar belah Timur Tengah, belajar kat Mekah, belajar kat Madinah, dan alhamdulillah kita pun dapat imam kita Ustaz Rafiq balik dari Madinah, belajar sunnah dekat Madinah sana. Mudah-mudahan balik pula cerita dekat kita kat Santan ni. Alhamdulillah, ni satu kelebihan untuk kita dekat sini. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Kemudian Allah sebut lagi. Allah kata wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Bukan dia setakat berbantah ajaran Rasul, bukan setakat dia menentang ajaran Rasul, dia tak ikut ajaran Rasul. Bahkan Allah kata wa yattabi' ghaira sabilil mu'min. Dia ikut pula jalan bukan yang dipraktik oleh orang yang beriman. Dia ikut jalan lain pula. Ni jalan Rasul, dia ikut jalan hak kanan kiri dia. Dia tak ikut jalan Rasul. Allahu Akbar. Orang yang macam ni, apa yang Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata nuwallihi ma tawalla. Allah kata biar pergi kat dia lah, dia pilih jalan tu. Nuwallihi, kami biarkan dia pilih jalan tu, biar pergi kat dia lah. Kalau dia duduk jalan hak bukan sunnah, dia ikutlah jalan tu terus. Kalau dia pilih jalan khurafat lah. Kalau jalan syirik lah. Sebab dia yang pilih. Allah sebut nuwallihi ma tawalla.
Cuma akibat dia Allah kata wa nuslihi jahannam. Akhirat nanti Allah campur dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah tempat seburuk-buruk tempat kembali dia. Jadi ayat yang kedua yang kita bicarakan pada malam ni, tuan-tuan sekalian, ayat yang berkaitan dengan bagaimana agama ini dia bersumber. Agama ini mai kok mana? Kan? Agama ini sumber dia Al-Quran. Semua kita percaya kepada Al-Quran, kita beriman dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita cuba bertadabbur ataupun cuba memahami Al-Quran. Dan salah satu sumber lagi yang agung iaitu sunnah. Iaitu apa yang ditinggalkan oleh Rasul kepada kita. Jadi ayat 115 ni bagaimana pendekatan yang perlu kita ambil ialah hak mana-mana yang Rasul buat, kita buatlah. Hak mana Rasul tinggal, Rasul tak buat, kita tak payah buatlah. Kan? Sebab benda ni benda yang ada kaitan dengan pahala dan dosa. Benda yang ada kaitan yang mana Allah dah syariatkan, wahyukan melalui perantaraan Jibril kepada Nabi, dan itulah yang kita nak kena beramal. Jadi ayat 115 kita jelas dalam perbincangan ni. Maksudnya orang yang tak ikut cara Rasul ni, pada yang dia terima, dia akan pilih jalan yang lain. Sebab itulah dalam bab beragama ni kadang kita rasa berpada-pada dengan apa yang Nabi tinggal untuk kita. Bila kita fikir yang lain, macam kita kata hasutan syaitan lah, yang saya nak kaitkan dengan bisikan tu. Kadang syaitan ni dia kacau orang dalam banyak perkara. Orang yang sedang solat, untuk orang yang malas solat, dia akan kacau macam ni, hang tak payah solat lah. Kan? Nabi kan kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata, siapa yang ucap la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Hang kalau setakat tak solat, hang padan zikir la ilaha illallah, hang masuk syurga dah. Tengok, siapa kata? Setan. Orang yang rajin solat, setan pergi kacau dia, tak kesan, dia solat juga. Okay. Setan pergi kata kat dia, hang ni solat, kan? Hang duk pulung solat ni, hang solat ni untuk siapa? Kan? Hang solat untuk siapa? Kan hang cuba tengok orang kat belakang hang duk tengok tu. Hang cuba solat bagi elok sikit. Kan? Dia suruh kita riak pula. Kita hak solat dalam masjid ni ada unsur-unsur kecelakaan juga kepada kita. Bila Tuhan kata kat kita, fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Allah kata celaka untuk orang yang solat. Kita dengan ayat tu kita rasa tak tergamak. Kita hak solat ni tiba-tiba celaka. Patut celaka ni hak tak solat lah. Tiba-tiba kita hak solat pula Allah bagi amaran dekat kita. Allah kata celaka untuk orang yang solat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka yang lalai ketika solat. Lalai ketika solat ni ada dua pemahaman dalam kalangan ulama tafsir. Satu, lalai dalam keadaan lambat, terkeluar waktu solat, tangguh solat, kan suka qada solat, kan? Maksudnya itu hak lalai dari sudut tu. Lalai yang kedua ialah orang lalai ketika solat. Bila dia solat, otak dia tak solat. Dia solat jasad dia sahaja. Otak dia tempat lain, fikiran dia tempat lain, dia tak fokus pada solat dia. Dan yang kedua ialah orang yang yura'un, yang semayang tunjuk ke orang. Itu setan kacau juga. Dan jenis yang ketiga setan kacau ialah kita solat dalam keadaan kita tak cuba usaha solat kita, tata cara solat kita ikut cara siapa. Bila kita takbir dalam solat, cara takbir kita ikut cara ayah kita dulu kan, cara hak Nabi ajak. Bila kita rokok, cara siapa? Bila kita buat haji, cara siapa? Kan? Bila kita semayang sunat, selepas solat, cara siapa kita amalkan? Ni semua benda ni tuan-tuan sekalian, dia ada perkiraan.
Kan, maksudnya sebab agama ini dia bergenerasi-generasi. Cuma kalau kita tengok mana sumber dia, sumber kita hanya fanatik, taklid semata-mata, ataupun kita cuba mempelajari sumber yang asal Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan kita lihat bagaimana tafsiran 4 ulama mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ketiga yang kita bicarakan pada malam ini ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kata sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampunkan dosa. Dosa apa? Ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dalam banyak dosa ni tuan-tuan sekalian, ada dosa yang pelbagai. Ada dosa hak kita belajar atas, dosa hak tak ikut cara Nabi. Last kali Allah campur kita ke dalam neraka jahanam. Hak dosa hak yang 116 ni dosa berkaitan dengan syirik. Rupanya dosa ni lagi dahsyat. Dosa ni Allah kata innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah akan mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang pertelagahan dalam masyarakat ni, kita suka ambil kita ni jadi kita, seolah kita ni suka hang neraka, seolah kita ni ambil kuasa power hak Tuhan tu. Kan? Kita hanya cerita apa yang Al-Quran cerita. Kita menyatakan kaedah tetapi kita tidak menghukum orang. Orang yang mati syirik sahaja, neraka tempat dia. Tetapi kalau orang syirik, memang kita nasihatkan dia supaya dia mentauhidkan Allah, dia menjauhkan diri daripada syirik. Tetapi kalau orang buat dosa lain, masih ada peluang di sisi Tuhan. Kita kata sejahat Abu Sufyan, sebut sejahat ni maksudnya kita menghormati dia lah. Jahat ni sebab masa syirik dia, jahat dia merujuk pada dia lawan Nabi. Tetapi hebat Abu Sufyan, bagaimana hidayah yang Allah nak bagi dekat dia. Lawan Nabi punya lama. Dari Nabi kat Mekah sampailah Nabi berhijrah ke Madinah. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Antara sebab utama Abu Sufyan lah. Tetapi Tuhan nak takdirkan sejahat-jahat Abu Sufyan ni, tahun ke-8 Hijrah ketika peristiwa Fathu Mekah, masuk Islam dia. Kita dalam masyarakat kita ni tak ada dah sampai jahat macam tu. Kan? Radhiyallahu an. Tapi nak ceritanya, kita dalam masyarakat kita ni, kita tak payah menghukum orang. Mungkin kadang-kadang orang tak kenal sunnah, kita cerita sunnah dekat dia. Orang yang buat syirik, kita cerita ni syirik, dosa besar. Kan? Bila amalan dia tak sama macam Nabi, kita ajak bagi sama macam Nabi tanpa kita menghukum dia. Sebab pintu taubat, pintu untuk dia berubah luas di hadapan kita. Sebab kita suka, kan? Kita suka menyerang tanpa kita menerang. Kita suka menghukum orang. Luas, kan? Depan kita ni luas untuk kita berdakwah. Ruang untuk kita bercakap, bukan kita menghukum. Kadang-kadang kejahilan orang. Kan? Kadang-kadang kejahilan orang. Jadi ayat ini bagaimana dijadikan kaedah untuk ulama akidah nak menyatakan mana-mana dosa selain dosa syirik masih ada ruang untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah, dan Allah kata sesiapa yang mensyirikkan Allah, sesiapa yang mensyirikkan Allah, faqad dhalla dhalalan, maka dia akan sesat. Dhalalan ba'ida, sesat yang jauh. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam khutbah yang kedua setiap minggu, bila khatib baca, ada doa yang kita berdoa supaya kita dijauhkan oleh Allah
daripada dosa syirik, dosa bid'ah, dosa khurafat dan dosa maksiat. Sebab 4 perkara inilah yang mengganggu gugat kehidupan kita. Sebab itulah dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi sebut, Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi kata antara keelokan Islam seseorang, nak tahu Islam seseorang tu sempurna, hebat, cantik ataupun tak, mana kaedah dia? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tak berkaitan dengan dia. Dia meninggalkan apa yang tak ada kaitan dengan agama. Agama suruh kita buat apa? Dia buat tu je. Dia tak cari selain tu. Dia tahu hak ni syirik, dia tinggalkan syirik. Benda ni bid'ah, dia tinggalkan benda ni bid'ah. Benda ni khurafat, dia tinggalkan khurafat. Termasuklah benda itu dianggap maksiat pun dia meninggalkan maksiat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya nak simpulkan atas perbincangan kita pada malam ni? Maksudnya, banyak kebaikan, banyak pintu kebaikan yang boleh kita buat. Dalam keadaan macam tu pun kita masih dicabar dengan beberapa perkara yang mengganggu gugat amalan kebaikan kita. Contoh saya ambil, amalan zikir kita. Banyak zikir yang disyariatkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan? Banyak zikir. Tetapi kadang orang suka juga pergi cari zikir hak sama, hak tak sama macam Nabi ajar. Kan? Solat, ada solat sunat ni, ada solat sunat ni yang disyariatkan, yang Nabi buat. Orang pergi cari juga solat hak tak sama macam Nabi buat. Kan? Ada puasa, kan? Puasa hak sunat Isnin Khamis. Kan? Puasa 13, 14, 15 setiap bulan, ayyamul bid. Ada puasa hari Ashura, ada puasa hari Arafah. Nabi kata kalau nak puasa hari Jumaat satu Ahad, kena ada kapik dia hari sebelum ataupun hari selepas. Pun begitu kadang orang suka juga cari puasa hak tak sama macam Nabi. Kan? Ini cabaran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tengok banyak kebaikan, carilah kebaikan apapun. Sama ada perbuatan kita, perbuatan dari sudut zikir kita, perbuatan dari sudut mata kita, perbuatan dari sudut pendengaran kita, semua kita buat ada pahala dia. Mata kita tengok Al-Quran, kita dapat pahala. Mulut kita baca Al-Quran, kita dapat pahala. Tetapi bila kita tengok mata hak tempat tak elok, kita dapat dosa. Mulut kita pergi baca benda hak yang tak ada manfaat, mungkin ada yang harus di situ, mungkin ada benda yang berkaitan dengan dosa. Jadi ini cabaran kita. Jadi cabaran ni mai kok mana? La khaira fi katsirin min najwahum. Tak ada kebaikan dalam banyak benda hak melibatkan bisikan ni. Sebab apa? Sebab pengaruh kita ni, orang nak suruh buat jahat pun kadang bisik juga. Setan nak suruh kita buat jahat, bisik juga. Jadi kadang-kadang kita kalah dengan bisikan kita. Kita hebat, badan kita mantap, tegap elok, tetapi dengan bisikan syaitan yang syaitan kita sendiri pun tak nampak, dia hanya power dia boleh setakat inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan mengalir dalam aliran darah kita, tetapi dia boleh kuasai kita. Kan? Tetapi dalam semua perkara hak bisikan ni ada benda yang boleh mengikat kita. Kan contohnya bila Nabi sebut inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam, lalu al-Imam Al-Ghazali menyatakan fadayyiqu majrahum bis-sawm. Kan Imam Ghazali kata hendaklah kamu sempitkan laluan darah kamu tu yang setan duk lalu tu bis-sawm, dengan puasa. Rupa-rupanya bila kita puasa ni tuan-tuan sekalian, saluran darah kita jadi sempit. Secara fizikal orang nak ambil darah ketika
puasa memang susah, kadang darah tu mengecut, apatah lagi orang yang duk hospital banyak hari dah tak minum air apa semua, tak makan. Risiko bila nak ambil darah tu kadang banyak urat dicucuk, darah tak dapat. Tetapi satu lagi ialah bagaimana kita puasa, kita berlapak, kita dapat sekat bisikan syaitan. Jadi saya nak simpulkan sebelum saya buka sesi soal jawab. Bagaimana dalam hidup kita pastikan orang yang bisik kat kita tu bisikan yang baik. Sebab agama tidak menafikan bisikan. Illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Melainkan bisikan untuk suruh orang bersedekah, bisikan untuk buat baik, dan bisikan untuk kita mendamaikan saudara-saudara kita yang bertelagah antara satu sama lain. Sekian sahaja tuan-tuan sekalian tentang peringatan daripada Tuhan kepada kita, dan saya buka untuk sesi soal jawab pada malam ni. Dipersilakan. Ya. Okey, terima kasih soalan. Okey, soalan berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri. Contoh dalam perkara agama. Perkara agama ni memang perkara agama ni ada benda yang kadang khilaf. Kan khilaf. Maksudnya ada dua pandangan di situ. Yang ulil amri tetapkan macam ni, tiba-tiba kita ikut macam lain. Okey. Dia macam ni tuan-tuan sekalian. Ada beberapa perkara yang saya nak jawab di situ. Ada benda bersifat peribadi, kan? Bersifat peribadi. Kita ambil contohlah, siapa yang belajar mazhab Syafi'i dari kecil, kan, dia belajar qunut subuh. Tiba-tiba mai kat Perlis, ulil amri kat Perlis menetapkan di premis majlis agama Islam, masjid lah. Tu premis agama Islam, sebab tu masjid dalam Perlis ni pemegang amanah tu adalah maib. Sebab tu maib yang melantik jawatan kuasa, maib yang lantik pegawai masjid. Kan? Jadi maib tu sebagai ulil amri kita. Okey. Jadi di masjid, semua masjid kena ikut arahan itulah, arahan ulil amri. Sebab ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Okey. Untuk individu kita, Ustaz, saya sembahyang kat rumah, boleh saya buat qunut? Buatlah. Kan? Sebab hak tu lebih kepada premis yang hak maib semuanya. Kalaulah kita kata kat rumah kita nak sembahyang, kita nak buat ada qunut sembahyang Jumaat kat rumah, tak ada masalah. Kan? Dia lebih kepada peribadi. Contoh kita kata zikir. Kadang kita faham macam Perlis ni anti kepada zikir. Saya tuan-tuan sekalian, saya ni lantikan JAKIM yang ditempatkan di Perlis ni untuk menguruskan hal ehwal Islam. Kalau kata JAKIM hantar kami dekat Selangor, kami kena ikut ulil amri di Selangor. Bila JAKIM hantar ke Perlis, arahan JAKIM untuk ikut ulil amri di Perlis. Kan? Jadi nak cerita di sini, benda simple je. Contohnya zikir selepas solat. Zikir selepas solat ni, ijma' ulama' sunnah. Sunnah. Maksudnya, kira lepas kita bagi salam, jangan kita bangun terus. Kadang setengah tu terus bangun. Cuma mungkin kadang hak bangun tu mungkin duk tahan dalam solat ni nak terberak, tak kira dah. Mungkin dia bangun terus tu nak pergi beli ayam, ataupun dia bangun tu sebab nak pergi hantar anak tuition ke. Kan? Okey. Kita yang ada ruang ni, kita zikir astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, wa la ilaha illallah wa la syarik. Ada, sebab tu kita masjid ni ada. Ada yang Jabatan Mufti keluarkan. Zikir-zikir yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Macam doa lepas solat, kan? Doa kalau kata lepas solat dari sudut dalil tu tak ada lah doa kita kata secara jemaah. Maksudnya dalam hadis Nabi ada tak Nabi lepas solat Nabi angkat tangan, sahabat mengaminkan kat belakang. Untuk solat fardu tak ada hadis lah. Cuma kalau kita buat salah tak salah, asalkan kita tidak mengkhususkan. Asalkan selepas solat jemaah kita buat hari ni setiap seolah macam ni, seolah-olah hak Nabi tu sebab apa Nabi tak buat, mesti ada sesuatu. Kan? Jadi
buat sama macam Nabi itu lebih baik. Adakah itu menghalang daripada kita angkat tangan berdoa? Tak menghalang pun. Kita angkat tangan berdoa. Imam Masjidil Haram pun angkat tangan berdoa. Kan? Maksud tak ada masalah. Okey, adakah berdosa lawan ulil amri? Ijma' ulama menyatakan dalam bab akidah, bila kita lawan ulil amri tak ikut, berdosa. Sebab tu kalau kita belajar bab hudud, kan, bab hudud ni dia panggil satu bab hudud ni, dia ada hudud hadus syaribil kham, hudud dalam bab orang yang minum arak, hadus sadiqah, orang yang mencuri, kan, hadu zina, musan orang musan zina, kalau kata yang dah kahwin dengan hak sebelum kahwin. Dan satu lagi dia panggil hadul burat, hudud dalam bab orang yang lawan kerajaan, orang yang lawan ulil amri. Dan hukuman untuk hudud bab penentang kerajaan ni bukan biasa-biasa, kan. Jadi patut kita yang belajar kenegaraan, mana-mana parti pun, walaupun kita kata dekat Malaysia perlembagaan kita tak ada hudud secara khusus, apatah lagi orang yang memperjuangkan hudud, patut dia kena tahu ada hudud yang berkaitan orang yang lawan kerajaan. Kita boleh bangkang dalam beberapa perkara, tetapi dalam bab arahan ulil amri kepada rakyat, kita kena ikut selagi mana tak bercanggah. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bagi kaedah kat kita. Nabi kata, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha ila ayyumara bima'siyatin. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةٍ. Nabi kata wajib ke atas individu muslim semua, as-sam'u wa ta'ah, wajib dengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang dia suka ataupun yang dia tak suka. Tuan-tuan, ada benda hak kita suka. Contohnya saya penjawat awam ni, kalaulah setiap bulan ada bonus, seronok dengar, kan. Tetapi bila kena saman, hak tu tak seronok. Tapi sebab kadang kita kena saman, arahan untuk bayar saman, kena bayar lah, kan. Jadi ada benda yang kita suka, ada benda yang kita tak suka, yang kerajaan tetapkan macam tu. Tetapi wajib kita dengar dan kita patuh. Cuma Nabi letak kaedah, bila disuruh buat maksiat, pada ketika tu barulah kita tak boleh dengar dan kita tak boleh taat. Dalam isu perlih ni, tuan-tuan sekalian, isu dia simple sangat. Saya bukan perlih sini pun, main daripada Pendang sana tu pun, kan. No, mufti kita main Penang sana tu pun seolah macam kita, boy pandai-pandai kat perlih ni nak atok kami. Tak. Kita sini kita main ada enactment kita, ada undang-undang tubuh negeri perlih, ada garis panduan masjid, ada garis panduan kewangan, kan, ada peraturan enactment qariah apa semua. Maksud kita ikut, walaupun kita perlih satu negeri yang terbuka pun, kan. Cuma ada benda yang diputuskan ulil amri, dan kita tengok ulil amri kita sudah berusaha 50 tahun lepas nak bagi sama macam Mekah Madinah. Dan saya rasa kita sesetengah orang yang pi umrah, pi haji, boleh pula kat sana tak ada kunut, boleh pula tak doa sejamaah, kan. Maksud kita boleh ra'i. Begitu juga bila ketetapan ini ditentukan ulil amri, maka kita dengar dan kita patuh. Tetapi bila kita tak sama, kita tak patuh, apatah lagi kita buat demonstrasi ataupun kita cuba menimbulkan sesuatu yang boleh memporak-porandakan, ada nilai dosa di situ. Jadi kita cuba elak, mudah-mudahan dengan kita ikut ulil amri lah, bagaikan seorang ayah bagi arahan pada 5 orang anak dia. Seorang anak tak dengar cakap ayah, habis porak-poranda satu keluarga. Tetapi kalau 5 orang anak patuh kepada ayah yang menjadi ulil amri kepada keluarga, aman sentosa keluarga tersebut, kan. Wallahu a'lam. Oh, kita telah ajak Isya. Ada. Ya, sila. Oh, Dr. Rashad ada. Padahal dia pun tanya Dr. Rashad je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Jais kat Selangor. Oh. Jais kat Selangor, saya kira orang Selangor marah pula. Jaib, jaib dia ketutup mulut, jaib. Jaib. Iya, iya. Ya. Yang kita kesilapan ini berkaitan dengan waktu. Kadang-kadang imam yang baru ni, Ya. yang dapat kuliah ni, dia tak datang. Ya. Kalau imam tadi imam dua, kalau saya tak datang. Ya. Yang imam yang kedua yang kebelakangan yang lama, telah ditarik baliklah kuliah. Dua-dua tak ada balik. Okey. Dia tak boleh lah lagi berceramah atau jadi imam. Tapi kadang-kadang bila tak ada, saya nak tanya tentang hukum lah. Ya. Bila tak ada, imam nak mari, dia pula maju. Apa hukum dia pula imam tak ada tu? Kena cari imam tu. Imam dia nak mari, dia pun ganti. Yang imam dia kena reject dia lah. Ya. Rejection dari ni. Tapi kami ragu-ragu apa yang dia tak bagi tahu Ya. yang dia kena pecat. Ya. Kami makmum pun gaya ikut lah. Ya. Golongan kami ni golongan juga yang tak faham lah. Ya. Okey, terima kasih tuan. Habis dah. Jadi Ada lagi. dia itulah buah lah pekat tahu. Ya. Kena pecat orang tu, dia ni pekat berpecah belah. Sepatutnya bagian sila dia tak boleh lah tekan sampai Ya. macam tahu bom. Ya. Apa jadi buat peranda ni kan. Ya. Jadi kalau saya pergi jadi kami semua tak dah. Ya. Akhirnya peta-peta yang menyebabkan dipecat ingat-ingat itu lah kata umur tua. Ya. Tak ikut arahan. Ya, ya. Sambung tahun tu malam pun. Ya, ya, betul. Al-Quran. Malah jumlah lima setan, paidah lima setan, wala sambung wala tahun. Wala ta'ah ya. Jadi setiap makmum mesti kena ikut lah. Setiap makmum kena ikut imam lah. Ya, betul. Tapi yang kita nampak dia Fatihah ni, ada cuma dua imam yang 70 lebih. Ya. Ada cuma imam. Pecat lah tu. Dah Ya. kena pecat umur lebih. Ya, ya. Yang kedua, imam yang muda pun dipecat juga. Ya. Di sini saya ingat 3 orang imam-imam yang lama tak dipecat. Ya. Kita pun tak tahu apa. Apakah hukum tak dalam dulu? Ya. Bolehkah dipecat? Ya. Adakah agama kita dalam Quran dan hadis boleh memecatkan imam sudah dari umur? Ya. Ataukah bolehkah kalau Ya. boleh kita pecat? Ya. Sedangkan imam kami bukan saya nak punya dia. Kebetulan dia duduk kat dengan saya. Ya. Dr. Belasapa. Ya. PhD. Tapi saya bangga lah tengok tak pandai. Ya. Yang malam ni dah waktu kami kena belajar kena main juga. Saya bukan seorang tentera. Ya. Dulu saya ikut tentera 20 tahun. Ya. Berbagai-bagai bentuk dan tentera. Ya. Tapi tak boleh nak bentuk kerana kuasa ada pada Ya. macam tak kata tadi kuasa ada pada. Ya, betul. Bukan pada buku agama akan tentera. Ya. Buku agama nak tentera tak boleh buat apa. Ya. Kalau dia kata malam ni dia function minum apa? Menari. Ya. Oh. Boleh kat dalam hukum soal taat kepada masyarakat. Ya. Kita tak boleh kita kena ikut. Ya. Ini hadis ni cukup hebatlah. Ya. Ingat dan taat kepada pemerintah adalah wajib. Ya. Apabila disuruh buat keburukan jangan kamu taat. Ya, betul. Buat kebaikan dia. Ya. Jadi apa hukum tu lah. Ya. Lah ni untuk menyatu padukan dekat cerita tadi ni. Ya. Ha? Saya tengok di Kedah di mana-mana ni tak macam kita ni. Ya. Tak macam kita berlaku. Ya. Patutnya mufti dia kena janganlah habis ilmu. Ya. Ha? Habis. Sebab tu kadang tinggal seorang. Ya. Pak yang berpengalaman. Kaji dulu sebelum buat. Ya. Notis dulu 3 bulan. Ya. Ustaz pun bagi hari ni mufti ustaz pun berapa? Ya, betul memang. Berarti apa juga ustaz pun berapa? Kita bagilah masa kepada dia. Kami tak tahu masa tu apa sebab. Ya. Yang saya tahu pun dia kena pecat. Okey, jadi soalannya? Soalannya kita nak tanya apa hukum? Ya. Bolehkah kalau imam yang dipecat tadi ni dia pergi gaji balik atau Ya. imam yang dilantik baru ni? Ya. Pentinglah. Ya. Okey, terima kasih Dato'. Okey. Saya nak betulkan situasi yang kita kata dipecat
sebenarnya bukan dipecat. Dia lain tu kalau kata dalam bab perkhidmatan awam ni, kalau istilah dipecat tu memang tak kena lah. Okey. Dia dalam enactment Negeri Perlis ni, enactment agama Islam Perlis 2006, bagaimana menyebut tentang mana-mana pegawai masjid yang umur 60 ke atas akan dinilai semula untuk dilantik. Okey, maksudnya ni kita kata dia ada bab persaraan dan satu lagi dia panggil yang tidak disambung kontrak. Okey, jadi ada dua kategori tu lah. Ada yang kita kata dipersarakan dan ada yang tidak sambung kontrak. Isu ni sebenarnya, adakah ulil amri ni kita kata zaman Nabi tu pernah tak berlaku dulu? Kan? Kita tengok zaman Umar Al-Khattab, Khalid Al-Walid dia menjadi panglima perang. Masa tu berlaku peperangan di Syam. Kan? Duk sedang perang tu. Kan? Tiba-tiba biasalah bila naik Umar Al-Khattab sebagai khalifah Islam yang kedua. Khalifah Islam yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, dia melantik Khalid Al-Walid sebagai panglima perang. Bila naik Umar Al-Khattab, tiba-tiba dia pecat Khalid Al-Walid dan dia lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maksudnya istilah pecat ni biasalah, kadang orang yang bab politik ni kadang mungkin Umar Al-Khattab ni dia mungkin setuju cara Abu Ubaidah Al-Jarrah. Padahal Khalid Al-Walid ni kita kata apalah kesalahan dia. Bahkan zaman dia jadi panglima, berapa perang yang dia menang. Nama yang disanjung. Bahkan dalam peperangan Uhud tahun ketiga Hijrah, tentera Islam kalah. Siapa panglima perang musyrikin Mekah? Khalid Al-Walid lah. Hebat dia. Maksudnya kita kata ni kuasa ulil amri. Kan ni kuasa ulil amri. Dan saya yakin tuan-tuan sekalian, ada satu negeri, saya malah nak sebut lah sebab live kat sini ni, semasa saya dekat Kuala Lumpur dulu, 2015 satu negeri ni ada masjid, beberapa masjid dalam negeri itu yang tak ikut garis panduan yang diletakkan oleh Majlis Agama Islam negeri. Lebih kurang 10 masjid, imam dan jawatan kuasa ditukar semua sekali. Kan, maksudnya isu ni bukan kata perlis lah, bukan kata kita nak ikut negeri tu. Kalau kita nak kata negeri lain tak berlaku. Kita yakin je kalau kata ustaz kita hak perlis pi jadi imam dekat Al Ustaz, tak buat kunut, saya rasa 3 hari kena pecat. Kan? Sebab patut ustaz ni dah pi dua Al Ustaz, dah tugas sana buat kunut lah. Bila dia tak buat kunut, dia menyanggahi ulil amri di Kedah. Jadi hak di perlis ni dia ada garis panduan yang ditetapkan. Kan, maksudnya jadi mengikut ulil amri itu adalah wajib lah. Yang hak berkaitan dengan tentera yang tuan sebut tu, kalau sampai nak kena arahan minum arak semua tu, itu dah tentu dah maksiat. Fala sam'a wala ta'ah, tak boleh dengar dan tak boleh taat. Kan? Hak tu kita dah jelas. Dalam isu kita sekarang ni bukan isu besar lah, isu yang melibatkan keputusan ulil amri. Saya yakin Saudara yang menjadi pengurusi jawatan kuasa fatwa yang ditetapkan berkaitan garis panduan masjid yang digubal pada tahun 2006. Garis panduan tu bukan kita tak tahu khilaf pada qunut subuh. Kita tak pernah kata pun orang qunut subuh ni sesat. Cuma kita memilih pandangan dalam bab qunut subuh dengan tak ada qunut subuh mana lebih kuat. Kan? Bila cek balik 4 mazhab, mazhab Syafi'i ada qunut subuh. 3 mazhab lagi, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dan mazhab Hambali tak ada qunut subuh. Seolah-olah fatwa perlis ni pilih hak mana pandangan yang lebih kuat. Kan, jadi 4 mazhab ni, 3 mazhab tak ada qunut subuh. Lalu pandangan ini dipilih dan dijadikan sebagai garis panduan masjid di Perlis. Dalam contoh bab bismillah, kan, maksudnya pandangan yang dipilih itu dah dibincangkan dan kita kata tak apalah orang nak jadi imam baca bismillah kuat. Cuma kita kat Perlis nak bagi selaras supaya 101 masjid dalam Perlis semua sama. Sebab sebelum ni orang kata masjid ni awak tak sama, masjid ni awak tak sama. Apa ulil amri ni tak pandai atok rakyat dia. Kan, itu satu pula. Mungkin orang kata, orang kan komen ulil amri, orang kata ada 101 masjid tak boleh nak atok, tak boleh nak handle kan, semua tak sama. Padahal mungkin kita ambil pandangan yang terbuka, tetapi sebenarnya kita ada garis panduan. Kan, jadi
mengikut garis panduan itu adalah mengikut ulil amri. Yang khilaf tu saya rasa tak banyak pun tuan-tuan sekalian. Saya rasa tak banyak. Mungkin hak banyak persoalan tu rasa Ustaz Wafiq kena bagi mufti lah, sebab tadi tuan banyak sebut mufti tadi tu, kan. Jadi takut saya jawab tadi, jadi takut saya menjawab untuk mufti pula, kan. Tapi kalau marah mufti jangan marah saya pula. Saya main ceramah elok-elok malam ni kan. Cuma nak jawab. Tapi saya rasa mufti pun baik, mufti pun jawab elok-elok tu sebenarnya, kan. Terima kasih. Jadi saya rasa yang tu sahaja kot. Yang lain tu saya rasa boleh. Oh, satu lagi. Ya. Okey. Ya. 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 Ni nak tanya soalan kan nak bubuh ni. Sebab kita main jawab cara elok, kena tanya soalan, jawab cara akhlak lah. Ya, tu puji tu. Sebab tadi tu cara macam mengelirukan tu ayat tak elok tu. Ustaz Mai ni cantik mai sini, memang nak kawan dengan orang santan ni. Tapi cara ayat guna tu. Nampak ke cantik dah. Ya. 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 Imam tak solat sini ke? Okey, pernah baca tak dalam enactment negeri? Enactment yang digubal oleh MAIP. Kita ada penasihat undang-undang. Ya. 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 Okey, di Jabatan Agama tahu ada beberapa bahagian. Kita ada bahagian penyelidikan, bahagian siasatan, Syiah pun dalam siasatan kita. Ustaz sini ke Ustaz Maib ni? Sebab ni kuasa Maib yang buat semua ni. Tak apalah, Ustaz jawab dulu. Okey. Rasa tak cantik kalau panjang sangat tu. Tu. Ustaz tak apa. Tak apa, Ustaz jawab dulu. Ya. Ya. Okey, Wahabi tu pada sebenarnya. Ya. 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 Okey, Wahabi tu kita buat satu seminar yang lain. Tak apa, Ustaz jawab dulu, hak mengelirukan dulu. Okey. Tak apa. Duduk dulu, Ustaz nak jawab. Wa ulil amri. Okey. Okey. Ustaz jawab yang tu dulu nah. Kita nak tengok siapa yang keliru. Tak apa, duduk dulu. Okey, terima kasih. Ya. Ya. Itulah Ustaz bukan orang perlis kat sini ni. Patut kena orang perlis jawab sini nah. Okey, terima kasih, Dek. Panggil adik lah. Ni abang nak jawab. Okey. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Memang saya sebenarnya memilih untuk tidak buka soalan, tetapi saya saja buka soalan supaya nak sembang pada malam ni. Apa yang terpahat, terbuku, semuanya kita dapat keluarkan pada malam ni. Dan saya menjawab pun bukan sebagai anak perlis pun. Kita mai sini, kita menganggotai penjawab awam yang menguruskan agama di sini. Okey. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman tu. Dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan? Okey. Allah kata, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri. Wa tu waw. Waw tu ada makna situ. Waw ataf. Kalau kita kata waw istinaf,
Istilah waw yang baru. Maksudnya ayat sebelum tu tak ambil dikira. Waw tu seolah mubtada' semula kalau kita belajar bahasa Arab. Tetapi waw di situ waw ataf, yang mana ulil amri di situ pun merujuk pada taat juga. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat juga wa. Bila kita kata wa ulil amri, ku maksudnya wa ati'ul ulil amri. Taat juga di situ sebenarnya. Kalau kita kata ulil amri tak ada kaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, ulil amri macam mana ayat dekat situ tiba-tiba dia duduk kat situ? Maksudnya Allah nak suruh kita taat dalam 3 organisasi. Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, organisasi Rasul sebagai penerima wahyu daripada Tuhan, dan ulil amri sebagai khalifah. Kan? Fa in tanaza'tum, kamu berbantah. Berbantah itu umum, tuan-tuan sekalian. Orang biasa berbantah ni bukan sebab Al-Quran dan Sunnah. Orang berbantah sebab isu kepimpinan, isu politik, isu agama. Jadi Tuhan jawab kat situ, bila kita berbantah, farudduhu ilallah. Kita rujuk kat siapa? Rujuk kepada Allah. Rujuk pada Rasul. Memang kita tak rujuk pada ulil amri, sebab ulil amri kena ikut Quran dan Sunnah. Kan? Maksudnya ulil amri di situ wajib ketaatan. Adakah kita nak kata, oh tak wajib taat pada ulil amri, sentiasa kena ada jiwa pembangkang? Tak, pembangkang kena ada untuk nak balance politik ni. Tetapi dalam ayat itu cuba tengok tafsir. Kan? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat juga kepada ulil amri. Jadi Al-Quran mesti ditafsirkan dengan Al-Quran dan hadis. Hadis yang saya baca tadi, dan tuan yang tentera tadi pun sebut, maksud alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Hadis itu merujuk kepada ulil amri. Kan, ulil amri di situ. Bila ulil amri kat situ, dan antara hadis yang terakhir sebelum baginda wafat, baginda kata apa? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi kata, siapa-siapa yang hidup selepas aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Hadis itu merujuk pada ayat sebelum tu. Nabi kata, kamu kena taat kepada pemerintah, walaupun yang memerintah kamu walau abdun habsyi, walaupun yang jadi pemerintah adalah seorang hamba daripada Habsyah, walaupun selekeh dia sebagai hamba, kulit hitam, tetapi agama iktiraf dia. Bila dia sebagai pemimpin, wajib taat. Kemudian Nabi kata, siapa-siapa yang hidup selepas aku, dia akan tengok perselisihan yang banyak. Seolah-olah perselisihan itu disebabkan politik. Dan Nabi suruh kita pegang apa? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khalifah selepas aku. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak rumuskan di sini ialah kita kena taat kepada ulil amri. Kalau tak, kita akan bergaduh sesama sendiri. Taat kepada Allah kita sepakat, taat kepada Rasul kita sepakat, ulil amri pun kita kena sepakat. Walaupun ada berbeza, kita boleh berbeza antara satu sama lain, dan perlembagaan negara kita membenarkan kita berbeza antara satu sama lain. Tetapi dalam bab agama, insya-Allah kita akan mencari kesatuan di situ. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Wallahu alam. Saya tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.